Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdullah Arif bin Budiman Razi, nombor metrik I211-05289. Baik, pada video kali ini saya akan mengulas suatu filem yang bertajuk Suatu Ketika Langitkan Impianmu. Baik, tugasan ulasan filem ini untuk subjek hubungan etnik G2 dan pensyarah kami adalah Sir Muhammad Nur Azrin bin Kamarudin. Baik. Sebelum kita meneruskan ulasan filem, saya akan menyajikan kepada anda berkenaan dengan sedutan filem Suatu Ketika Langitkan Impianmu. Pergi balik. Bawa. Nanti kita beritahu bapak kita tau. Suka orang putih ajak lawan bola. Berhenti sekejap lah. Berhenti sekejap. Macam mana buat pilihan ni, Pak? Tak cukup orang, tak cukup syarat. Mereka semua benda pun ada. Memang susah untuk kalahkan mereka. Kita berjuang bukan untuk mereka. Kita berjuang untuk anak bangsa. Jangan takut, jangan gentar. Ingat, tiada siapa boleh mengalahkan kamu semua melainkan diri kamu sendiri. Kenapa kita nak cari masalah dengan orang putih? Dah tentu kita tak boleh menang kan? Baik. Itu adalah salah satu sedutan filem ataupun dipanggil dalam bahasa Inggeris teaser. Kalau trailer dia lebih panjang daripada yang tadi. Latar belakang filem Suatu Ketika Langitkan Impianmu ini, filem ini ditayangkan pada 12 September 2019. Genre filem ini adalah drama, sejarah dan berunsurkan sukan. Pengarah yang mengarahkan filem ini adalah Prakash Murugia. Produksi filem ini pula adalah Kash Picture Network. Baik. Seterusnya, saya akan menceritakan berkenaan dengan sinopsis filem. Latar masa filem ini adalah pada era sebelum merdeka. Pada tahun 1952, filem ini memfokuskan kepada nilai persahabatan, perpaduan dan kesungguhan mengejar impian. Filem ini juga mengisahkan tentang perjuangan kanak-kanak daripada sekolah kampung di Tanah Melayu yang bernama Sekolah Ujung Pasir di Melaka. Perjuangan mereka ini adalah untuk pertandingan bola sepak menentang sekolah elit British yang bernama St. James. Mereka ini dilatih oleh seorang pekebun sekolah. Terdapat pelbagai cabaran dan dugaan yang mereka tempuhi sehingga mereka mampu untuk menyaingi sekolah elit British tersebut di perlawanan J.G. Davidson's Cup. Antara watak penting ataupun watak utama dalam filem ini adalah Pak Saad, pekebun sekolah yang saya katakan tadi, yang melatih kanak-kanak ini bermain bola sepak. Yang dilakonkan oleh Namron, seorang pelakon yang versatile, mampu untuk berlakon apa jua watak, dan lakonannya sungguh mantap lah, sungguh baik sekali. Seterusnya Cikgu Sulaiman, seorang guru yang juga melatih kanak-kanak ini bermain bola sepak, yang dilakonkan oleh Pekin Ibrahim, juga seorang pelakon yang versatile dan lakonannya juga baik. Seterusnya Pak Selamat. Pak Selamat yang dilakonkan oleh Din Tamam, dan yang keempat Syukri, iaitu seorang kanak-kanak anak kepada Pak Selamat yang dilakonkan oleh Daniel Akmal Faris. Baik. Antara masalah ataupun konflik ataupun dilema yang saya berminat untuk tonjolkan dalam ulasan ini adalah masalah yang dialami oleh Pak Selamat dan Syukur.
dan Syukri. Pak Selamat dan Syukri. Pak Selamat yang dilakonkan oleh Din Tamal dan Syukri oleh Akmal Faris tadi. Okey. Pak Selamat ini dia tak benarkan anaknya untuk bermain bola sepak, tetapi adik Syukri, adik perempuan Syukri berusaha juga untuk bantu abang dia terpilih dalam pemilihan permainan bola sepak di sekolah Ujung Pasir itu. Alasan Pak Selamat ni sebab dia tak nak anak dia jadi apa yang dia pernah alami dulu. Terutama tambahan lagi, Syukri menghidapi penyakit asma yang mengehadkan ataupun menghalang untuk Syukri bermain dengan ekstrim ataupun bermain secara berlebihan lah untuk bola sepak tersebut. Seterusnya Syukri ni, dia walaupun dia mempunyai penyakit asma, dia adalah seorang individu penting dalam pasukan sekolah Ujung Pasir itu sebab Syukri berperanan sebagai seorang pemain tengah midfielder. Dia selalu melorongkan hantaran-hantaran yang baik kepada penyerang iaitu Tuah. Dalam cerita ni lah namanya Tuah. Seterusnya Syukri ni dia perlu sertai terutama sekali perlawanan antara sekolah Ujung Pasir dan sekolah elit British tersebut. Itu masalah yang saya lihat dalam filem ini. Itu antaranya lah, ada konflik-konflik lain. Yang ini antara masalah tersebut. Watak yang terlibat dalam konflik ini, masalah ini adalah Pak Selamat dan Syukri, anaknya. Antara pilihan yang selain daripada yang telah ditunjukkan ataupun yang telah diputuskan oleh pengarah dalam filem ini, bagi pendapat saya, antara pilihan yang lain selain daripada yang terjadi dalam filem ini, iaitu Syukri menipu ayahnya dan Pak Selamat tak tahu pun anaknya bermain bola sehingga terbongkar, dan seterusnya bila benda tu terbongkar, dia memukul anaknya. Baik. Antara pilihan yang lain yang bagi pandangan saya adalah Syukri perlu berbincang dahulu dengan guru dan ayahnya sebelum membuat keputusan untuk menyertai pasukan bola sepak sekolahnya. Seterusnya, Pak Selamat pula perlu menghantar Syukri ke hospital untuk merawat penyakit anaknya itu, bukan hanya melarang anaknya bermain bola sepak semata-mata. Dan yang ketiga, Pak Selamat juga perlu sentiasa beri peringatan kepada Syukri berkenaan dengan penyakitnya itu, supaya Syukri sentiasa berwaspada lah. Kalau dia nak main, dia tak boleh bermain berlebihan ataupun dia perlu ambil rawatan, ubat dan sebagainya untuk mengelak daripada berlaku kemudaratan yang lebih lah. Baik. Seterusnya, nilai yang diutamakan dan nilai yang diabaikan oleh dua watak yang terlibat dalam konflik tadi. Yang pertama, untuk Pak Selamat, nilai yang Pak Selamat utamakan adalah sifat penyayang. Penyayang seorang ayah kepada anaknya. Pak Selamat risau akan apa-apa juga perkara yang buruk berlaku kepada Syukri. Yang kedua, nilai tanggungjawab. Seorang ayah, dia bertanggungjawab ke atas apa jua yang berlaku kepada Syukri kan, kepada anaknya. Sebab itu dia melarang anaknya bermain bola sepak, memukul anaknya setelah terbongkar rahsia Syukri dan adiknya itu. Dan yang seterusnya, watak Syukri pula, nilai yang ditunjukkan, yang diutamakan oleh Syukri ni, yang pertama adalah keazaman yang tinggi. Dia antara individu yang pertama meminta cikgu yang dilakonkan oleh Pekin tu untuk terlibat dalam perlawanan di J.G. Davidson tu lah. Okay, yang kedua, semangat persahabatan yang ditunjukkan oleh Syukri. Dia nak masuk juga kan pasukan bola sepak tu, walaupun dia tahu dia ada sakit dan sebagainya. Okay. Itu nilai yang diutamakan. Nilai yang diabaikan yang ditunjukkan oleh Pak Selamat adalah nilai keprihatinan. Walaupun Pak Selamat ni dia tahu anaknya sakit, anaknya tak boleh nak main bola sepak yang melampau, dia tak cukup prihatin, dia tak cukup concern dengan anaknya, dengan pilihan anaknya, kehendak anaknya kan. Dia hanya melarang semata-mata
tanpa ada alternatif yang lain. Yang kedua adalah nilai toleransi. Pada awal filem ini yang ditunjukkan oleh Pak Selamat kepada Syukri adalah tiada nilai toleransi yang dilakukan oleh Pak Selamat terhadap Syukri. Dan yang seterusnya, Syukri pula, nilai yang diabaikan oleh Syukri adalah, yang pertama adalah kejujuran. Dia sanggup menipu ayahnya untuk mengutamakan kehendaknya dalam bermain bola sepak. Yang kedua, ketaatan kepada ibu bapa. Daripada kejujuran tadi, dia membawa kepada ketaatan lah. Bila dia tak jujur, maksudnya dia tak taat. Dia mengabaikan ketaatan kepada ibu dan bapanya yang melarang dia untuk bermain bola sepak. Baik. Seterusnya, kaitan isu ini ataupun kaitan filem ini dengan konteks hubungan etnik. Yang saya bawakan di sini adalah dua. Yang pertama adalah stereotip, iaitu sangkaan terhadap imej dan identiti antara sekolah tanah Melayu dan sekolah British. Antara tanggapan ataupun stereotip yang ditunjukkan dalam filem ini adalah sekolah Melayu selalunya kurang facilities. Sekolah Melayu tak mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah British, walaupun tambahan pula dengan facilities yang kurang, macam tak ada padang, tak ada kasut yang baik dan sebagainya. Itu pandangan tanggapan terhadap sekolah tanah Melayu. Seterusnya kepada sekolah British pula, tanggapan orang pada waktu itu, mereka beranggapan, oh, sekolah British ni hebat bermain bola sepak, mampu untuk bersaing dengan sekolah-sekolah lain, terutama sekali sekolah tanah Melayu yang kurang facilities dan sebagainya. Itu adalah stereotip yang ditunjukkan dalam filem ini. Yang kedua adalah integrasi sosial yang ditonjolkan dalam pasukan bola sepak. Integrasi sosial ni adalah apa? Orang kata integrasi sosial adalah hubungan sosial yang ditonjolkan dalam pasukan bola sepak ini adalah percampuran antara pelbagai bangsa, Cina, India dan juga Melayu dalam pasukan bola sepak tersebut. Seterusnya, mereka dalam filem ini juga menonjolkan peranan seorang pekebun sekolah yang melatih pasukan bola sepak tersebut. Dan di sini kita lihat bahawa walaupun seorang pekebun sekolah yang pada pandangan kita tak ada kena-mengena pun dengan bola sepak kan, tetapi dalam filem ini ditunjukkan di situ dan nampak jelas ada integrasi sosial. Walaupun dia tidak berkelayakan pun, tapi dia mahir dalam bidang bola sepak ni, dia boleh melatih kanak-kanak tersebut. Baik. Pada pandangan saya berkenaan dengan jalan cerita ini, jalan cerita dalam filem ini bersesuaian dan relevan lah, rasional untuk ditunjukkan oleh pengarah filem ini, mengikut konteks dan kesesuaian pada zaman itu. Dan kalau jika dan jalan cerita ini masih boleh dipertikaikan, tapi bagi pandangan saya faham apa yang pengarah itu ingin tunjukkan dalam filem ini. Sekian sahaja ulasan filem daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.